Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Selamat kembali semula ke channel Si Tukang Cerita. Anda bersama dengan saya Acap Si Tukang Cerita yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik kepada anda semua para penggemar kisah-kisah seram. Jadi untuk anda yang mungkin baru saja jumpa channel Si Tukang Cerita ni, Acap harap anda boleh tekan butang like, share dan subscribe dan juga tekan butang loceng tu supaya anda tak ketinggalan kisah-kisah ataupun konten-konten yang terbaru daripada Acap nanti. InsyaAllah geng, malam ni Acap akan sampaikan 3 buah kisah untuk anda semua dan satu kisah tu adalah pengalaman Acap sendiri. Jadi, tak nak buang masa lagi, jom kita layan intro dulu. Seram tak? بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alright gang, kisah yang pertama ni Acap garap daripada kisah-kisah benar yang ada dekat dalam Arsip Angker Negara. Dan Acap pilih kisah yang ditulis oleh seorang penulis bernama The Flash ni, menceritakan tentang pengalaman dia bersama dengan tunang dia ketika dia pergi dating dekat Bandar Johor Bahru. Cerita dia macam ni. Satu hari, si The Flash ni, ataupun kita gelarkan dia sebagai Man lah untuk memudahkan Acap bercerita. Dan tunang dia, nama memang Cempaka Dahlia lah. Jadi kita panggil dia Cempaka. Satu hari, si Man ni datang ke Johor. Naik bas dan turun di stesen bas Lakin. Sampai dekat Lakin, si Cempaka ni pun jemputlah tunang dia ni, si Man ni dekat sana. Sampai turun bawah, dah sambut kan. Hai sayang, oh lamanya tak jumpa. Oh, belum kahwin, tak boleh peluk-peluk, tak boleh salam kan. Oh itulah. Oh. Okey, tu dia orang pun jalan. Dah jalan sampai dekat luar terminal ni. Si Cempaka ni cakap lah. Jom kita pergi makan steamboat nak? Dekat padang bola tu, dekat Segelam tu. Yang ada jam besar tu, tahu tak? Yelah, saya tahulah lawak ni. Ingat saya tak tahu ke walaupun saya bukan orang Johor. Jadi si Cempaka ni dia ajak makan steamboat ni sebab dia dah mengidam tau nak makan steamboat ni. Dekat Pontian tak ada. Masa tu lah Pontian belum ada lagi steamboat ni. Yang ada burasak kan. Macam itulah. Jadi si Man ni cakap tak nak lah. Kita makan tempat lain lah. I ada tahu satu tempat ni. Dia katanya ikan bakar dia sedap-sedap kat situ. I bawa you Tak apa, I belanja ikan bakar. Jawab si Man ni kepada tunang dia kan. Jadi si Cempaka ni yelah. Jomlah. Orang nak belanja kan, takkan tak seronok. Dia orang pun bergerak lah. Bergerak naik kereta. Dan masa dalam kereta tu, maknya si Cempaka ni ada sekali dalam tu. So kalau dia orang pergi mana-mana, pergi dating apa benda semua, dia akan bawa mak tu sekali. Kan? Dan kata si Man ni pula, si Cempaka ni bukan kata pergi dating, pergi mana-mana pun dia akan bawa mak dia, kecuali dia pergi kerja. Macam tu tabiat tunang si Man ni. Okey, jadinya diorang pergilah tuju ke restoran ikan bakar tu. Lebih kurang dalam pukul 9.30 malam diorang sampai dekat sana.
Dan si cempaka ni kata memang tempat tu memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat meriah, ramai orang makan kat situ. Dan suasana dekat tempat ikan bakar ni memang klasik lah kan, nampak ciri-ciri moden tapi dia klasik. Tempat makan ni memang best lah, senang cerita kan. Dan keadaan restoran tu ialah dah ramai orang, meja penuh. Jadi diorang tunggu kat luar kan. Bila nak dapat tempat ni kan. Mujur masa tu ada seorang pekerja yang nampak ketibaan diorang ni. Jadi dia pun jumpa, cik ada berapa orang makan? Oh 3 orang. Okey tak apa-apa, saya buka table baru untuk dia. Dia buka table baru untuk dia. Lepas tu dia pun pesan lah makanan kan. Jadi dah lepas pesan makanan tu, si cempaka ni pun bangun. Dia pergi jalan, tengok-tengok restoran ni, tengok-tengok ikan kan. Lepas tu dekat situ ada satu sudut bacaan kan. Ada majalah, ada sejarah tentang restoran ni, apa benda semua kan. Katanya restoran tu dah bertapak kat situ hampir 8 tahun. Jadi sambil-sambil si cempaka ni baca majalah kat situ, baca tentang informasi-informasi dekat sudut bacaan tu, tiba-tiba mata si cempaka Dahlia ni tertumpu dekat satu meja ni tau. Dia apa benda yang dia nampak ni kan? So first impression dia ataupun pandangan pertama si cempaka ni dekat situ, dia sangkakan macam kucing. Biasa kucing minta makan apa semua kan. Tapi takkan kucing bentuk macam itu. Pelik je kucing ni. Jadi dia tengok betul-betul sambil gosok-gosok mata dia. Bila dia dah tengok betul-betul kan, rupa-rupanya benda tu bukan kucing, babe. Bukan kucing, geng. Apa yang dia nampak tu adalah beruk. Beruk ada beberapa ekor kat situ. Mula-mula nampak seekor. Lepas tu tiba-tiba beruk jadi macam ramai, banyak kat situ. Dan beruk-beruk ni semua mengelilingi meja tau. Ada yang duduk atas meja, ada yang duduk depan customer kan? Ada yang duduk sebelah customer ni sambil customer tu sedang menjamu selera kan. Masa tu mula-mula si cempaka ni cakap lah, haiwan peliharaan owner ni ke? Tapi teruk no kan? Takkan sampai orang makan pun dia biarkan beruk-beruk dia duduk melompat-lompat dekat atas meja kan? Ada yang duduk sebelah customer. Takkan customer tu tak macam selesa je tengok. Ni benda yang lain ni kan. Lepas tu si cempaka ni datang dekat sikit dan dia perhatikan benda-benda ni semua. Dia nampak yang beruk-beruk ni semua, saiz dia taklah besar mana. Badan dia macam saiz anak kucing je. Tapi geng, badan dia berbulu lebat, hitam. Lepas tu mata dia merah menyala tau. Duk pusing-pusing dekat meja, macam anak-anak kucing main kan. Tapi bila sampai dekat, ya Allah Akbar, Astaghfirullahalazim kan. Istighfar panjang si cempaka ni kan. Ini bukan haiwan peliharaan. Takkan haiwan peliharaan boleh suka-suka main atas meja macam itu. Hilang akal ke apa dia punya owner kan. Confirm lah. Confirm ini bukan haiwan peliharaan. Ini lain ni kan. Lain. Lepas tu si cempaka ni alihkan pandangan dia dekat meja tempat mak dia dengan si Man ni tengah duduk tadi. Bila dia pusing ke sana, dia nampak makhluk yang sama pun sedang berlari-lari, sedang bermain-main dekat dengan meja dia. Lepas tu si cempaka ni cepat-cepat lah pergi dekat meja mak dengan tunang dia. Mak, Man, jom Man, kita pergi tempat lain. I rasa macam tak best lah kat sini. I nampak sesuatu. Please, kita pergi tempat lain. Dan masa tu si Man ni macam terkejut lah. Kita baru sampai, makanan tak sampai lagi. You nak ajak balik. Relax lah. Tak, please lah. I nampak benda yang Please lah, jom lah kita pergi kan. Jadi si Man ni pun bangun lah. Bangun dia panggil waiter kan. Adik, kita cancel tadi dek. Kita orang ada emergency lah. Kita orang kena gerak sekarang. Jadi muka waiter tu macam berubah kan. Dia dah order apa semua, cancel. Tu geraklah dia orang. Jadi bila dia orang dah masuk kereta tu, masa tu masuk kereta macam biasa lah, pakai seat belt dulu kan, betulkan rear view mirror apa semua, nak gerak ni kan. Start engine, hidupkan aircon, baru dah reverse nak gerak kan. So masa tengah buat benda tu semua, si cempaka ni mata dia terpandang dekat kaunter bayaran dekat dengan tempat dia parking kereta ni. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak cashier tu tengah usap-usap tangan macam ni. Macam tengah usap tangan. Tapi sebenarnya tidak, geng. Kalau di mata orang yang biasa-biasa, nampak macam dia tengah gosok-gosok tangan dia gini kan, macam gatal ke apa kan. Tapi sebenarnya untuk orang yang ada mata indigo ataupun sixth sense macam si cempaka ni, dia sebenarnya, cashier ni sebenarnya tengah mengusap-usap kepala beruk yang kecil tadi tu dekat tangan dia.
Ah. Lain macam. Jadi dia orang pun gerak lah. Dia orang pun bergerak dalam kereta tu, dia bertiga ni memang semua diam. Kan? Si Man dengan mak dia duk tunggu penjelasan daripada si Cepaka ni. Kan? Jadi si Man ni dah lapar, jumpalah Kepci, dia orang pun berhenti kat Kepci, dia orang pun turun makan. Kan? Si Cepaka ni kesian tengok tunang dia lapar kan, nak makan ikan bakar lah makan Kepci dia. Jadi si Cempaka ni pun duk terangkanlah apa yang dia nampak dekat restoran tadi kepada si Man dengan mak dia ni tadi. Jadi si Man ni pun tersenyum je kan. Dia kata, patutlah you sibuk ajak keluar. Mungkin pelaris dia lah kot tu. Itulah nasib baik you boleh nampak. Kalau tak tadi entah kita makan air liu makhluk tu pula nanti kan. Tak apalah. Malam ni kita makan ni dulu. Esok malam I bawa you pergi makan steamboat, okey? Man cakap macam tu. Jadi si Cepaka ni pun tersenyum sajalah tengok tunang dia kan. Dalam hati dia rasa bersalah juga. Tapi nak buat macam mana? Dah nampak benda yang bukan-bukan macam tu. Daripada makan benda yang bukan-bukan, baiklah dia makan dekat tempat yang terjamin bersih tu kan. So gang, kalau korang pergi mana-mana restoran, hati-hati gang. Masuk restoran mana-mana, baca bismillah kan. Makan tu kat mana-mana, tak kisahlah dekat restoran ke kat mana ke, kena baca doa makan sebelum kita makan kan. Untuk mengelakkan daripada benda-benda macam inilah kan. Alright gang, ini kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni berlaku di Parit Selangor, Pontian Johor. Dekat je dengan Kampung Acap. Pada hari kejadian, ada seorang bernama Mamat. Seorang lelaki bernama Mamat. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2022. Baru je lagi, 2 tahun yang lepas. Okey. Masa tu, Mamat ni nak hantar ayah dia pergi kerja. Lebih kurang dalam pukul 3 suku pagi lah. Mungkin ayah dia kerja kilang, kerja security guard. Tak tahu kerja apa, dia tak nyatakan kat sini. Jadi Mamat hantar ayah dia ni dengan memandu kereta Proton Wira lah. Kereta lama ayah dia lah kan. Dia pun hantar ayah dia pergi tempat kerja. Dan masa dia hantar ayah dia ni, dia rasa macam tak sedap hati tau. Macam ada something wrong yang akan terjadi kepada dia kan. Dengan keadaan masa tu sunyi, lepas tu hujan renyai-renyai kan. Kawasan Parit Selangor, lalu jalan belakang tu kan. Okey. Jadi bila si Mamat ni dah sampai dekat tempat kerja ayah dia, dia pun dah salam ayah dia benda semua. Mamat ni pun patah balik lah, nak balik ke rumah dia. Dia nak sambung tidur. Lepas tu nanti dia nak pergi kerja pula kan. Okey. Dia pun drive lah macam biasa. Drive, dia nak hilangkan rasa gemuruh dia, rasa macam tak best tu. Dia nyanyi-nyanyi lah lagu. Nyanyi lagu, nyanyi. Masa dia tengah drive tu gang, dia berselisih dengan satu kenderaan van ambulan tau. Ambulan ni, kata Mamat, ambulan tu ada jalur biru putih dekat badan dia, tertulis ambulan lah. Ambulan kan mesti tulis ambulan. Tapi dia berjalur biru putih tau. Okey. Dan masa dia berselisih dengan ambulan tu macam laju sangat tau. Laju. Ni no. Laju. Jadi Mamat dalam hati, siapa pula yang sakit malam-malam ni kan? Ada aksiden ke apa ni? Itulah, biarlah. Kan, ambulan biasalah. Dia jalan. Jadi kan, lepas lebih kurang dalam 10-15 minit dia berselisih dengan van ambulan ni tadi. Tiba-tiba dekat belakang ni ada satu kenderaan high beam dia tau, buka lampu tinggi. Jadi Mamat ni macam silap, apa benda ni pula nak high beam ni, nak potong-potong je lah, aku bukan bawa laju pun kan. Silau lah, dah kena review mirror, dah kena dia punya side mirror kan. Jadi si Man ni pun dia buka signal kiri lah kan. Maknanya dia ketepikan sikit kereta sebelah kiri untuk bagi laluan kenderaan belakang dia ni potong dia. Jadi dia pun ketepi sikit. Dia jumpa benda tu potong kereta dia. Bila kenderaan yang dari belakang ni potong dia, dia perasan kenderaan yang potong dia ni tadi adalah ambulan yang dia nampak berselisih dengan dia 10 ke 15 minit yang tadilah. Ini ada budak-budak nakal bawa van ni ke apa ni? Apa masalah van ni kan? Tadi dah lah bawa laju pergi sana. Ni I beam aku pula.
Dia nak pergi hospital ke apa ni? Cepat. Ish. Biarlah, dia dah potong kan. Dah potong, dia bawa lagi kereta. La 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 la, dia nyanyi kan. La 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 la. Tiba-tiba sampai dekat satu jalan ni, selepas satu selekor dia jumpa lagi van yang sama. Tapi kali ni van tu bawa slow je. Bawa slow. Kalau ikut pada meter kereta Wira si Mamat ni, dia punya kelajuan dia dalam 30 km sejam je. Apakah hairnya? Kan? Apa pasal van ni nak bawa slow macam tu pula? Dengan keadaan lampu dalam van terang benderang kat dalam tu. Wish, ni apa hal ni kan? Jadi Mamat ni cubalah tan. Tetap laju dia 30 km sejam. Pelan je dia bawa je tu. Mamat dia tak boleh sabar, Mamat potong. Kan? Mamat nak potong kereta tu. Macam biasa lah bila kita yang drive kereta ni, kalau potong kereta marah, mesti kita nak tengok kan siapa yang bawa kereta ni, perempuan ke lelaki ke apa kan. Jadi Mamat ni pun potong van ambulans ni kan. Bila dia potong je ambulans ni, dia tengok ke dalam. Geng, dalam van tu tak ada pemandu guys. Tak ada pemandu. Macam mana Mamat tahu boleh tak ada pemandu? Sebab tingkap van tu terbuka dengan lampu van ambulans semua terang benderang dan memang tak ada orang kat dalam van tu. Jadi bila Mamat dah tengok macam tu, Astaghfirullahalazim, Mamat pecut kereta dia. Bila Mamat dah pecut kereta dia ni, tiba-tiba datang. Ada high beam. Tapi kali ni dia bukan high beam terang je tu, dia high beam cup. Dia macam high beam, macam kelip-kelip lah. Mamat cakap, ini siapa pula ni high beam aku macam ni. Jadi bila si Mamat ni tengok dekat side mirror dia kan, nampak lah. Rupa-rupanya yang high beam dia ni adalah ambulans tadi yang dia potong yang. Mamat masa ni, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi hamba-Mu ini, ya Allah. Lepas tu dia pun baca apa yang patut, bacalah apa yang dia ingat ni. Baca ayat kursi, baca 3 apa semua. Jadi tak tahu sampai dekat mana masa tu, kat selekoh mana, tiba-tiba van tu hilang macam tu je geng. Jadi Mamat ni macam, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia pun pecut sampai kat rumah dia. Masuklah rumah, menggigil-gigil si Mamat ni. Mamat ni menggigil-gigil, ambil wuduk apa semua dengan menggigil ni. Terus baring atas katil selimut, menggigil-gigil dia. Besok si Mamat ni demam geng. Dia cerita dekat mak dia pun terkejut. Sebab mak dia kata inilah pertama kali hantu bawa ambulans. Dah kenapa hantu tu? Macam tak ada kereta lain nak bawa. Macam tak ada benda lain nak buat, main-main ambulans. Masya Allah. Jadi begitulah kisah si Mamat dekat Parit Selangor, Pontian, Johor. Okay, tukar angle sini pula. Alright geng, ini kisah Acap yang ketiga. Kisah pengalaman Acap sendiri waktu Acap solat dekat Lebuh Raya Senai Desaru. Jom. Alright. Ada satu hari ni Acap ada kerja dekat Pasir Gudang Johor lah. Dekat office Acap dekat sana. Daripada Kuala Lumpur Acap pergi ke Johor. Acap bersama dengan ayah Acap berdua je lah balik. Dan kita orang ada kerja selama 2 hari. Hari pertama settle, hari kedua settle. Dan lepas tu ayah Acap kata, bang kita pergi Semencu jom bang. Pergi tengok makcik kat sana. Tengok Acap punya kakak kepada ayah Acap lah. Dia tinggal dekat Felda Semencu, katanya tak sihat. Jadi kita orang pun plan lepas asar macam tu nak gerak ke sana. Tapi disebabkan hujan, kita orang kasih reda hujan dulu. Lebih kurang dalam pukul 5.30, 5.45 macam itu baru kita orang gerak. So daripada Pasir Gudang ni, nak pergi ke Semencu ni ada jalan alternatif lah. Ataupun ada highway lah untuk terus pergi sana. Kalau dulu, nak pergi ke Felda Semencu ni, kita kena lalu Highway Pasir Gudang masuk Jalan Tebrau. Daripada Jalan Tebrau masuk Ulu Tiram masuk Kota Tinggi straight masuk dari jalan pergi Pengerang.
Jalan pergi Pengerang tu kenalah lalu Felda 1, 2, 3 sampai 5. Barulah jumpa Felda Semencu ni. Okey. Itu untuk orang yang tak tahulah kat mana Felda Semencu ni. Felda Semencu ni terletaknya di Johor. Dekat daerah Kota Tinggi. Kacau punya okey lah. Okey. Lebih kurang pukul 6 macam itu kita orang start kereta dan jalan lah. Macam biasa bila hujan ni pergerakan agak lambat. Kan? Lambat tak lambat juga kita orang sampai dekat jambatan daripada highway exit Cahaya Baru tu sampai dekat jambatan highway Kota Tinggi tu lebih kurang dalam pukul nak dekat pukul 7 macam itulah. Dan bila sampai kat jambatan tu turun dia jalan dia akan jadi satu lane. Jadi jalan dia jadi dua hala je highway tu. Acap pun tak tahu kenapa dia buat macam itu. Okey. Tu jalan agak perlahan sebab kereta banyak dan akhirnya kami sampai dekat exit tol tu jam 7 suku malam. 7 suku petang lah. Malam petang je tu. Betul Ayah cakap kita berhenti solat dulu lah bang. Tepi tu ada surau, ada toilet tu. Okey lah. Acap pun masuk lah. Dah bayar tol, masuk dekat tempat kita orang tempat berhentian tu. Jadi turun, Acap turun bakar rokok. Ayah Acap pergi solat dululah. Acap cakap, apa ayah solat dulu? Ramai tu. Kejap lagi abang pergi. Ya, Acap pergi isap rokok. Dah habis isap rokok, Acap terus pergi ke surau. Bila Acap sampai kat surau, Acap nampak ayah Acap masih menunggu lagi kat belakang tau. Sebab orang ramai tengah solat kan. So Acap pun duduk dulu dekat sebelah surau tu, ada tempat duduk. Kan? Ada kursi batu, Acap pun duduk kat situ. Tengah duduk lepak, tiba-tiba datang seorang pakcik tau. Pakcik ni dia pakai baju putih, seluar hitam, seluar selat hitam dengan boot buah cukang je tu. Pakai kopiah, pakai vest warna oranye, vest tukang pembersihan kat situ lah. Dia duduk sebelah Acap. Tiba-tiba je, tak tahu daripada mana, out of nowhere dia datang. Dia duduk. Muka pakcik tu Acap anggarkan umur dia dalam lebih kurang dalam 60 ke 70 tahun macam itulah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pakcik. Boleh pakcik duduk? Sila duduk. Tak ada orang duduk sini pakcik. Boleh. Pada mana nak? Tanya dia. Dia tanya Acap lah. Daripada Kuala Lumpur pakcik. Ada kerja kat sini 2 hari. Ni datang sini nak pergi Semencu jumpa ziarah ayah punya akak. Makcik saya lah. Baguslah macam tu ziarah orang tua ni kan. Nanti bila dah tak ada, rindunya tak kesudahan nak. Kata macam tu dengan Acap. Ni real punya dialog bukan Acap reka, ni memang real punya dialog. Kat Kuala Lumpur kerja apa nak? Saya urus bisnes ayah saya konsultan untuk warga asing. Pakcik tak tahu sangat pasal warga asing ni. Tapi pakcik dulu pun dekat Kuala Lumpur juga. Hebat pakcik dulu. Pakcik pun peniaga juga nak. Macam-macam pakcik buat kat sana. Kan pakcik buat construction dulu. Pakcik kenal dengan datuk ni. Dia cerita macam biasa orang tua cerita kan. Kita dengar je lah. Lama pakcik kat Kuala Lumpur pakcik? Lama nak. Dekat 30 tahun pakcik dekat Kuala Lumpur tu. Daripada pakcik mula kerja sampailah pakcik niaga sendiri tadi. Hebat juga pakcik Dia kenal datuk-datuk ni bagai. Tapi yang pakcik sebut tadi, Datuk Ismail tu saya kenal pakcik. Dia ada syarikat dia buat warga asing dia buat dengan kita. Dia masih duduk dekat Wangsa Maju tu lagi. Masih pakcik, masih duduk kat Wangsa Maju tu. Yelah nanti kirim salam lah dekat dia. Lama pakcik tak jumpa dia, kata dia. Tu Acap tanyalah, anak-anak pakcik semua dah duduk kat Kuala Lumpur ke ada dekat Johor? Lepas tu dia diam kejap Dia diam kejap. Anak pakcik ni hebat-hebat semuanya. Pakcik ada 3 orang anak. Yang seorang doktor, yang seorang engineer, yang seorang lagi dekat overseas tu, dekat Jerman. Tak balik-balik. Memang tak balik lah pakcik. Tengok pakcik ke? Tengoklah. Kalau nanti raya adalah dia datang jenguk. Kalau dia tak sibuk. Kadang-kadang memang dah berapa raya tak balik jenguk pakcik ni. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana, dia orang sibuk. Ni anak ada orang tua lagi? Ada pakcik. Alhamdulillah. Mak dengan ayah saya masih ada lah. Alhamdulillah pakcik. Sihat lagi dia orang pakcik. Baguslah macam itu. Jaga ayah. Jaga ayah baik-baik. Jaga mak baik-baik. Itu ladang syurga kita tu nak. Bakti dengan diorang. Buat yang terbaik untuk diorang. Selagi diorang hidup ni bahagiakan diorang. Nak ya? Jangan jadi macam pakcik. Menyesal nanti. Tak sudah. Okey.
Tu Acap tak nak lah drag cerita tu panjang kan. Sebab Acap tengok surau macam dah kurang orang benda semua. Acap nak pergi solat lah. Takut nanti lambat pula Acap nak pergi ke Semencu tu. Tu Acap minta diri dululah dengan pakcik tu tadi. Cakap minta diri dulu pakcik pakcik. Saya nak pergi solat tu. Yelah pergi solat. Kan solat tu tiang agama nak. Jangan sesekali kita tinggalkan solat. Macam mana sibuk pun kita dengan dunia ni, kita solat nak ya. Dia cakap macam tu. Pakcik pun nak sambung kerja pakcik ni. Pergi solat ya. Tu Acap macam ambil dompet Acap nak ulu kat dia. Pakcik, ni ada sumbangan sikit dari saya je. Tak apa. Pakcik ni bukan peminta sedekah. Pakcik cukup lah dengan rezeki yang Allah bagi nak. Tak apa. Kamu simpan dah duit tu. Kamu pergilah sumbang ke orang-orang yang lebih memerlukan. Pakcik tak apa nak pakcik. Lepas tu dia jalan. Dan lepas tu Acap tak tahu dia pergi mana. Acap pun pergilah surau. Ambil wuduk dan Acap pun solat. Okay. Acap habis solat, Acap keluar. Acap tengok ayah Acap dekat kereta. Dekat kereta tengah isap rokok jugalah. Sambil tengok handphone dia. Lepas tu Acap santang, Acap pun bakar rokok. Lepas tu ayah Acap cakap, dah nak gerak lah. Sekejap lah sebatang rokok tu gerak lah. Lepas tu ayah Acap tanya, kau call siapa tadi? Lama borak. Call? Call siapa? Tadi ayah nampak kau cakap telefon lama. Siapa? Ni si Bulu telefon kau? Tak ada. Handphone abang dalam kereta tu lah. Habis tadi ayah nampak kau cakap sorang-sorang. Kau cakap dengan siapa kalau kau tak cakap dalam telefon? Cakap sorang-sorang? Cakap sorang-sorang? Bila masa pula orang cakap sorang-sorang? Tak, tadi ayah nak solat. Surau penuh. Ayah duduk dekat tempat kaca tu. Nampak kau duduk dekat depan tu. Cakap, ingatkan kau cakap dalam telefon. Tak ada. Handphone dalam kereta. Tadi abang ada jumpa dengan seorang pakcik ni. Pakcik tu duduk sebelah, borak-borak dengan dia. Dia hebat lah. Kan, atuk dia, dulu dia kontraktor. Kenal dengan datuk. Dia kenal dengan Datuk Maiz lah. Yang duduk kat Masa Maju tu. Yang buat submission dengan kita tak bayar 2-3 orang tu. Ya ke? Pakcik mana kau cakap ni? Ayah memang tak nampak pakcik mana-mana. Memang ayah nampak kau sorang-sorang ni dekat situ tadi. Sudah, ayah biar betul. Ya Allah, apa nak tipu? Kan? Dengan siapa kau borak tu? Dah. Jom. Ni dah pukul berapa ni? Pukul 8 dah ni. Kan lambat pula kita nak balik KL. Jom. Ayah cakap macam tu. So Acap macam, macam bela kejap tau. Acap bela kejap. Lepas tu Acap cakap, pergi toilet jap, kencing lah. Mana nak beli air. Si ayah nak air tak? 100 plus. Ayah cakap macam tu. So Acap startkan kereta, Acap pergi beli air. Acap pergi beli air. Dah pergi toilet. Dah buang apa yang patut. So Acap pergi mesin gedegang tu beli air. Jadi kan, lepas Acap beli air tu, Acap dia ternampak ada seorang cleaner wanita tau. So Acap pergi kat dia. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam je tu. Kak, tumpang tanya kak. Ya. Tanyalah, kata dia. Dekat sini ada tak seorang lelaki, umur dia lebih kurang dalam 60, pakcik tua lah. Dia kerja cleaner juga kat sini. Tapi dia pakai kopiah, pakai baju putih, seluar hitam, kasut boot warna kuning. Ada tak kak kerja kat sini? Pakcik tua tak ada lah nak. Tak ada. Kak biar betul kak. Tak ada. Betul. Yang kerja kat sini cuma akak, kawan akak perempuan 2 orang dengan lelaki 2 orang. Itu pun Bangla yang lelaki tu. Memang kita orang tak ada lelaki tua yang kerja kat sini dek. Tapi tadi saya ada jumpa seorang pakcik ni pakai sama macam akak ni lah. Tak ada dek. Memang tak ada pakcik tua ni. Adik salah tengok ni. Adik jumpa kat mana? Tak, saya jumpa tadi masa saya nak solat. Dia duduk kat depan tu borak dengan saya. Tu akak tak tahu dik. Memang tak pernah ada pakcik tua kerja kat sini. Kami pun memang, bos kita orang tak ambil orang-orang tua kerja kat sini. Dia ambil yang muda-muda je. Kan? Paling tua akak lah kat sini. Umur akak dah 40 lebih. Ini pun akak lagi berapa bulan nak berhenti dah kerja dekat sini, kata dia. Yelah dek, akak nak sambung kerja dululah, dia kata macam tu. Acap pun tak ada pakcik tu. Habis siapa pakcik ni So Acap jalan dengan bawa Nescafe, bawa air 100 plus ayah Acap tu, pergi ke kereta. Lepas tu ayah Acap tanya, kau lama dah beli air?
Kan? Kau buat air ke apa? Tak. Tadi abang jumpa dengan cleaner tu. Duk tanya dekat akak tu lah. Pasal pakcik yang abang jumpa tadi tu. Dah tu dia kata apa? Dia kata tak ada pakcik kerja kat situ ya. Semuanya yang muda-muda je kerja kat situ. Ada yang paling tua pun dia lah, umur 45 tahun. Dah kena kau ni kan. Ayah cakap kena kau ni. Dah. Jom gerak kan. Nanti entah sampai pukul berapa nanti kat rumah wak kau ni nanti. Kan nak balik KL lagi. Kau boleh bawa tak ni? Muka macam pucat dia tu. Boleh lah, boleh. So dalam perjalanan tu memang Acap tengyang-nyang lah suara pakcik tu tadi kan. Dia punya cerita tu dekat Acap kan. Tapi mujur pakcik tu menjelma dengan bentuk yang macam gitu. Dan dia tak cakap yang bukan-bukan lah kan. Dan mujur juga dia tak bagi Acap apa-apa lah. Kalau bagi Acap apa-apa takut juga jadi benda-benda yang bukan-bukan kan. Weh, siapa yang pernah lalu Senai Desaru punya highway, kalau pergi dekat surau tu, korang pernah jumpa apa-apa tak? So itulah pengalaman yang Acap tak boleh lupakan sepanjang Acap lalu dekat Senai Desaru punya lebuh raya ni. Okey geng, itulah dia 3 kisah yang Acap nak sampaikan kepada anda pada malam ini. Acap harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah Acap tadi, okey? So, tak lama lagi, beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ramadan akan meninggalkan kita. Rasa sedih juga kan, Ramadan nak meninggalkan. Tapi nak buat macam mana? Itu dah ketentuan Allah. Dan kita terima dengan redha. Dan kita sambut Aidilfitri nanti dengan penuh kesyukuran, dengan penuh rasa kenikmatan, disebabkan oleh kita dah berjuang selama sebulan ni melawan hawa nafsu kita kan. Hawa nafsu, menahan lapar dahaga, menahan segala amarah, segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ni kan. Itulah hari kemenangan kita yang akan kita raikan beberapa hari lagi. Jadi kepada anda yang mungkin dah bersiap-siap nak balik kampung tu, Acap ucapkan selamat pergi dan balik. Memandu berhati-hati. Kalau penat tu ke, ngantuk ke apa, cari R&R, cari tempat yang boleh berhenti, tidur kejap, rehat, rest kan. Dan sambunglah balik perjalanan anda. Hati-hati geng Alright. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video 1 Syawal nanti. Ada video menarik untuk anda semua. Jadi nantikan pada 1 Syawal jam 10.30 malam hanya di saluran Si Tukang Cerita. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan, selamat bersahur dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari Acap dan juga seluruh tim Si Tukang Cerita. #seram tak.